Tubuh melata, sayang berbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama diberi Nurul Mazliana binti Marjun alias Masjur, memegang kad pengenalan 000130120436, nomor metrik D202010942277. Hari ini saya akan berkongsi sebuah video berkaitan alam sekitar. Dengan tajuk video saya ialah Sembang Pawang. Apa itu alam sekitar? Baiklah, di sini saya akan berkongsi definisi alam sekitar. Alam sekitar merupakan satu anugerah Tuhan yang tidak ternilai harganya. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggris disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Bagaimanapun, secara khusus, perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisme di muka bumi. Definisi yang dikemukakan di atas secara umum menjelaskan bahawa alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan suatu organisme. Dalam menguruskan alam sekitar, Barat memperlihatkan bahawa etika alam sekitar dalam diri manusia adalah penting. Prinsip-prinsip tentang alam sekitar yang dibahaskan oleh Barat tidak harus bersifat teori sahaja, sebaliknya mestilah berupaya dipraktikkan. Oleh itu, kita sudah berusaha dengan pelbagai kaedah bagi mengawal kualiti alam sekitar daripada terjejas. Tapi kaedah yang diambil masih lagi gagal untuk mengurus alam sekitar dengan berkesan. Apakah tindakan manusia yang mendatangkan masalah kepada alam sekitar? Jom kita fikir sejenak. Pembuangan sampah sarap ke sungai, darat maupun laut merupakan salah satu tindakan manusia yang mendatangkan masalah kepada persekitaran. Apakah kesan-kesan yang timbul akibat daripada masalah tersebut? Sama ada di kiri ataupun di kanan? Sudah tentu jawapannya di kanan. Hal ini kerana sudah terang lagi berseluruh bahawa pembuangan sampah ini telah mencemarkan alam persekitaran. Menjejaskan ekosistem merupakan salah satu kesan yang timbul akibat daripada masalah pembuangan sampah sarap. Pengurusan sampah sarap yang tidak teratur menyebabkan pelbagai kesan yang negatif sehinggakan menjejaskan keseimbangan ekosistem persekitaran. Perkara ini dapat dijelaskan seperti berikut. Sampah yang mengandungi bahan kimia atau bahan organik seperti sisa-sisa makanan dan najis jika dibuang ke dalam sungai boleh menyebabkan air di kawasan itu mendapat jumlah nutrien yang berlebihan. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya proses eutrophication di mana nutrien-nutrien tersebut menyebabkan alga tumbuh berlebihan dan apabila alga itu mati, bakteria mereput dan mempergunakan jumlah oksigen yang banyak hingga menyebabkan hidupan yang lain tidak dapat hidup kerana kekurangan oksigen. Akibat daripada kekurangan oksigen, ini menyebabkan banyak hidupan akuatik mati di dalam sungai. Hal ini memberi kesan kepada persekitaran. Penduduk kurang selesa dengan kawasan tersebut. Kesan
Kerugian lain yang timbul akibat daripada pembuangan sampah sarap ialah menjejaskan kesihatan. Pembuangan sampah sarap kini semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat. Tidak kira sama ada tua maupun muda. Amalan ini tetap juga menjadi tabiat, bahkan ada segelintir masyarakat dengan rasa tidak bersalah membuang sampah ke dalam sungai, walaupun terdapat tong sampah yang telah disediakan. Rentetan daripada sikap sesetengah manusia itu sendiri, ia telah menjejaskan kesihatan masyarakat sekeliling, serta memberi impak kepada negara. Sisa pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat telah membawa pelbagai jenis penyakit seperti demam denggi, keracunan makanan dan sebagainya. Misalnya, pembuangan sampah boleh menyebabkan nyamuk Aedes mendiak dengan aktif pada kawasan sakungan. Apabila segelintir masyarakat membuang tin kosong, maka disitulah tempat nyamuk Aedes mendiak dengan mendiak. Keadaan ini menyebabkan penyakit demam denggi kepada orang sekeliling serta boleh merenggut nyawa. Hanya kerana sikap segelintir masyarakat, ia boleh mendatangkan masalah kepada orang lain. Adakah sikap sebegini yang kita inginkan? Selain itu, pembuangan sampah sarap juga telah menjejaskan imej sesuatu kawasan, sehinggakan memberi gambaran bahawa penduduk di kawasan itu tidak menjaga kebersihan, walaupun pada hakikatnya perkara tersebut hanyalah dilakukan oleh segelintir penduduk yang tidak mencintai alam sekitar. Sampah, oh sampah. Sampah kini berada di mana-mana sahaja, kadang di darat, kadang di laut. Persoalannya, siapakah yang melakukan pembuangan sampah ini? Adakah haiwan ataupun manusia? Pembuangan sampah ini berlaku di atas sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Sikap manusia yang tidak cinta akan alam sekitar. Mereka sanggup membuang sampah domestik, khususnya sisa makanan, plastik, botol yang mana ia dibuang di merata-rata tempat, walaupun pihak berkuasa telah menyediakan tong sampah. Keadaan ini menyebabkan penduduk sakit mata untuk melihat sampah yang bertaburan. Dalam pada itu, pembuangan sampah akan menyebabkan persekitaran yang kotor, seterusnya menjejaskan imej negara. Jika ada pelancong yang datang ke negara ini, mereka melihat sendiri persekitaran yang kotor, sudah tentu mereka akan menceritakan keburukan Malaysia, yang mana negara ini tidak menjaga alam sekitar. Dengan itu, jumlah kedatangan pelancong semakin berkurangan. Pendapatan negara juga akan merosot. Bahkan, Malaysia akan dipandang rendah oleh negara lain kerana dengan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab itu yang tidak menjaga alam sekitar. Tambahan pula, pembuangan sampah yang mendatangkan pencemaran bau dapat dilihat dari kawasan gerai-gerai makan yang mana mereka tidak menggunakan tong sampah yang disediakan. Kadang mereka hanya meletakkan sampah di tepi gerai, sehinggakan haiwan-haiwan seperti anjing yang membawa sampah itu merayap-rayap. Keadaan ini menimbulkan satu bau yang kurang enak di hidung. Bagaimana bencana alam boleh berlaku akibat daripada pembuangan sampah sarap? Baiklah. Pembuangan sampah sarap juga boleh mengundang kepada berlakunya bencana alam yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar serta kehidupan lain. Perbuatan membuang sampah sarap ke dalam longkang akan menyebabkan longkang menjadi tersumbat dan menghalang pengaliran air ketika hujan. Manakala pembuangan sampah ke dalam sungai pula menyebabkan sungai menjadi cetek sehingga menyebabkan berlakunya banjir. Apabila banjir berlaku, segala harta benda penduduk akan dibawa oleh air tersebut. Keadaan ini menyebabkan
penduduk terpaksa mengalami kerugian yang sangat besar akibat daripada banjir. Apa pula tindakan yang perlu dibuat? Pendidikan alam sekitar merupakan salah satu tindakan yang perlu diambil. Generasi muda perlu dibekalkan ilmu alam sekitar sama ada pendidikan formal maupun tidak formal. Pendidikan alam sekitar perlu dijalankan dalam kalangan pelajar, khususnya untuk memberi kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Contohnya pendidikan formal, ketika di sekolah, subjek geografi perlu dipelajari agar anak-anak muda tahu akan pentingnya menjaga alam sekitar. Seseorang yang mempelajari subjek geografi akan menimbulkan rasa cinta akan alam sekitar dan mereka akan bersalah jika mereka mengotorinya. Tambahan pula, pendidikan tidak formal juga perlu dijalankan. Ibu bapa boleh mengajar anak-anak dalam memelihara alam sekitar supaya anak-anak akan mencintai akan ciptaan Tuhan dan takut untuk mengotorinya. Contohnya, ibu bapa boleh memberi ganjaran kepada anak-anak yang dapat membersihkan kawasan rumah. Rentetan daripada itu, pendidikan alam sekitar ini dapat mewujudkan sebuah negara yang bersih, cantik dan indah yang diimpikan oleh setiap manusia. Kempen kesedaran ini perlu kerap dilakukan dalam kalangan penduduk. Contohnya, kempen kesedaran tentang pengurusan sisa terkejal yang perlu dilakukan secara berterusan dan dilakukan pada tempat-tempat yang strategik. Golongan peniaga digalakkan untuk menggunakan bahan pembungkusan yang boleh dilupuskan dan terurai. Mereka yang menyediakan makanan tidak sepatutnya menggunakan pinggan polistrin tetapi menggunakan pinggan plastik atau kaca yang boleh dibasuh dan digunakan semula. Oleh itu, jika polistrin dilupuskan di kawasan pelupusan sampah, ia akan kekal dan di dalam bentuk asal sehingga beratus-ratus tahun. Selain itu, kempen kesedaran boleh dilakukan di setiap kampung dengan memberi risalah-risalah berkaitan dengan alam sekitar. Dengan itu, ilmu pengetahuan tentang alam sekitar juga akan meningkat dalam kalangan penduduk setempat. Penguatkuasaan undang-undang perlu diketatkan merupakan salah satu tindakan yang perlu diambil. Setiap negara mempunyai undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang yang berkaitan alam sekitar perlu diambil perhatian. Hal ini bagi menyedarkan masyarakat akan kepentingan menjaga alam sekitar. Setiap penduduk perlu mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sekiranya mereka tidak mematuhi undang-undang, maka tindakan akan diambil. Contohnya, jika seseorang itu membuang sampah dan ia dilihat oleh orang lain, maka si pelaku boleh dikenakan denda berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sekiranya ia dilaksanakan dengan sebaik mungkin, penduduk akan berasa takut untuk membuang sampah. Hal ini akan menyebabkan kita dapat mewujudkan sebuah negara yang bersih. Apakah saranan anda kepada masyarakat ataupun pihak yang bertanggung jawab? Mengamalkan konsep kitar semula iaitu reduce, reuse dan recycle merupakan saranan kepada masyarakat dalam menangani masalah persekitaran. Kitar semula ialah proses bahan buangan untuk menghasilkan barangan baru supaya boleh digunakan lagi. Kitar semula dapat mengurangkan pencemaran serta mengurangkan bahan buangan. Antara bahan yang boleh dikitar semula seperti kaca dan kertas dan juga botol. Botol tersebut boleh dijadikan pasu bunga untuk perhiasan.
Dengan peningkatan kuantiti penduduk dunia secara amnya, sumber bahan mentah sudah pasti semakin berkurangan. Maka kita hendaklah sedar dan mula bersikap bersederhana dalam kehidupan dan berbelanja secara berhemat bagi mengelakkan pembaziran. Menambah bilangan tong sampah merupakan salah satu saranan saya kepada pihak bertanggungjawab maupun masyarakat. Pihak berkuasa perlu menambah bilangan tong sampah pada kawasan yang mempunyai penduduk yang ramai. Apabila tong sampah penuh, keadaan sebegini yang mengakibatkan sampah tersebut berhamburan. Hal ini berpunca daripada kekurangan tong sampah di kawasan tersebut. Maka, pihak berkuasa perlu peka dan kerap untuk melakukan pemeriksaan. Dengan itu, apabila pihak berkuasa dapat menjalankan tugas dengan baik, kita dapat mewujudkan sebuah persekitaran yang bersih. Mengamalkan aktiviti gotong royong merupakan salah satu cara untuk mengurangkan masalah persekitaran. Aktiviti gotong royong ini boleh dilakukan pada hujung minggu ataupun pada cuti-cuti sekolah. Aktiviti gotong royong ini iaitu bekerjasama dengan penduduk dalam membersihkan kawasan perumahan, kawasan taman serta kawasan kampung. Rentetan daripada itu, ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk. Kesannya dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan terhindar daripada sebarang penyakit. Alam sekitar merupakan amanah yang diberikan kepada manusia dan kita perlu jaga sebaik mungkin. Semua pihak harus bersama-sama dalam menjaga alam sekitar. Generasi muda perlu diterapkan dengan nilai-nilai murni supaya mereka dapat menghargai alam sekitar serta progresif dalam mengembangkan negara berlandaskan konsep alam sekitar. Pergi ke kedai membeli bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Pergi menyelam di dalam laut, pergi menyelam di Laut Cina. Kita perlu menjaga laut agar hagananya terpelihara. Sekian saja video saya pada hari ini. Saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Sekian, terima kasih.